impulse. Kita panggil sebagai impulse. Dengan mempertimbangkan berapa masa yang dikenakan. Ini time ya. Jadi impulse itu adalah berapa lama daya itu dikenakan. Maka kita boleh kirakan kamilan FDT ni bermaksud bila kita ada satu graf F melawan masa dan kita ada profil F itu, ya, maka kita boleh tentukan denyut impuls itu luas, merupakan luas di bawah graf FT. Ya, kalau katakanlah ini T satu di situ. Jadi impulsnya adalah F darab dengan T. Kalau diberi graf seperti itu. Kadang-kadang graf ini F itu adalah boleh diberikan dalam bentuk berbagai. Kita boleh berikan dalam bentuk segini, ya, pada masa T yang tertentu di sini kan. Ataupun juga dalam bentuk begitu, berulang-ulang. Okay, jadi kita boleh berbagai, boleh berikan F ini daya yang dikenakan ke atas sistem itu berbagai. Okey, baik. Jadi persamaan ini kita boleh olah menjadi persamaan yang ini. MV1 dibawa ke sebelah kiri, maka akan jadi positif lah. Maksudnya adalah initial momentum plus dengan impulse yang dikenakan, ini akan menghasilkan final momentum. Jadi rajahnya adalah MV1 tambah dengan kamilan FDT dari tadi F itu ini akan menghasilkan MV2. Ini kita ada kamilan FDT ya. Baik. Jadi itu saja persamaan yang diberikan yang boleh digunakan nanti. Inilah persamaan initial momentum tambah dengan impulse akan menghasilkan final momentum. Baik. Kita tengok example 1. Dalam example 1 ini diberikan P itu adalah seperti berikut. Bukannya suatu nilai yang konstan ya, P ini. P ini dia berubah terhadap masa seperti dalam rajah. 200 pada ketika T sama dengan kosong. Kemudian berkurang hingga kosong selepas 2 saat. Maknanya kita bagikan impuls itu dalam bentuk denyut, ya, jerk. Satu nilai yang daripada besar kepada kecil. Dan pengurangan itu adalah secara linear. Kita nak cari apakah velocity pada ketika 2 saat dan juga pada ketika 3 saat. Baik, jadi kita gunakan persamaan yang ini. Dengan memasukkan V1 sebagai awalnya adalah dalam press ya. Jadi ini kosong. V1 kosong. Masukkan dengan tambahan impuls denyut di sini, luas di bawah graf di sini ya.
iaitu setengah kali 200 kali 2, dan itu akan menghasilkan momentum akhir iaitu MV2. Jadi V2 ini kedudukan 2 lah, kedudukan 2 di sini, kedudukan 1 di sini. Okey, jadi kedudukan 2 ketika penguasaan. Masukkan V2 sebagai 20 ya. Kalau kita kira di sini, kita akan dapati V2 itu adalah 20 meter per saat. Kemudian untuk bahagian 2, guna samaan yang sama, tetapi kita gunakan 2 itu di sini. 2 di sini. Ini 1, 2 di sini. Okay. Baik, jadi kita akan dapati nilainya 20 gitu ya. Sebab apa? Sebab tiada kisiran ya. Jadi kita consider di sini tiada kisiran, jadi tiada tentangan terhadap gerakan, tentangan trigger ataupun force. Baik, kalau ada geseran, yang kedua kita tengok di sini kita ada tulis mu. Mu bermakna adalah bermakna mu di sini. Mu di sini adalah geseran kinetiknya. Mungkin kalau cuma diberi 1, maknanya mu itu adalah mu k. Dan kalau daya itu diberikan dalam bentuk seperti ini, pada ketika T sama dengan 0, terus diberikan sebagai 200. Bermakna mula saja dikenakan daya, blok itu dah bergerak terus ya. Sebab apa? Sebab daya itu besar. Dan kalau kita perhatikan daya geseran di sini, ya, ini adalah FK hanya 29.43. Okay, FK kita dapati 29.43, sedangkan daya yang dikenakan adalah 200 kan. Jadi selepas saja dikenakan, sistem itu terus bergerak. Okey. Jadi kalau dalam kes seperti ini, kita boleh tolakkan terus daya geseran. Inilah. Kalau kita pertimbangkan dari 1 hingga 2 saat. Bagaimana kita ada 2 saat. Ini sebenarnya dia berterusan lah. Daya geseran ini berterusan begitu ya. Tapi oleh kerana kita hanya kaji sehingga 2 saat, maka kita perlu, kita boleh letak hanya 2 saat saja lah. Situ je. Okey, jadi persamaan kita adalah MV1 tambah dengan impuls disebabkan oleh daya P yang berubah itu. Kemudian kita tambah, tapi dia negatif friction tu sebab friction ini adalah opposite direction, ini opposite direction dengan daya P. Dan pergerakan tu adalah begitu. Gerakannya velocity. Baik. Maka kita perlu letak friction ini, impuls untuk friction adalah negatif. Okey, jadi maknanya yang ini adalah merupakan apa? Impuls yang mungkin. Ataupun daya lah, daripada daya itu kita dapat impuls kan. Yang P, daya, dan F, M. Jadi impuls yang impuls disebabkan oleh daya ya. Impuls ni maknanya dia disebabkan oleh force lah.
daya. Okey, dan kita ada momentum akhirnya M2. Masukkan nilai-nilai ini semua, kita akan dapat 14.114. Dia kurang daripada yang awal tadi yang tanpa gisiran kan. Sebab tidak ada gisiran, jadi velocity itu akan mengurang. Kalau asalnya tadi V2 20. Okey. Nah, ini untuk 3 saat, maknanya kita timbangkan ini, gunakan dulu di sini ya, gunakan 1 di situ. Okey. So yang kita ubah inilah 3 ya, 3 saat. Kita dapat keluasan di bawah gravitasi. Akhirnya kita akan dapat nilai yang lebih kecil sedikit. Lagi. Kecil lagi ya. Okey, boleh? Mudah kan? Konsepnya kita gunakan hukum Newton kedua. Kemudian kita olah persamaan A itu kita jadikan sebagai derivatif. Kita bawa ke kiri, kita akan dapat impuls sama dengan perubahan momentum. Baik, untuk example 7.3 ini diberikan 2 mu S dan mu K. Jadi mu K itu kecil sedikit dari mu S lah. Baik. Jadi dalam masalah ini kita perlu kira untuk daya gisiran kinetik juga. Untuk daya gisiran statik dan kinetik. Daya gisiran kinetik kita dah kira tadi di atas tu, iaitu 29.43. Okey. Okey. Adalah 29.43 ya. Baik, kita kena kaji juga sistem ini untuk cari mu S, Fs. Fs adalah mu S kali normal. Jadi kita akan dapat berapa? 0.4 kali berapa normalnya? 98.1. Okey, jadi kita akan dapat 39 perpuluhan 24 ya. Okey, jadi maknanya daya geseran statik maksimum ini nilainya adalah 39.4 di sini. Okey, saya lukiskan ini rajah ni, awak boleh ikut pada buku lah. Ini gelap kan. Okey ya. Okey. Nah, jadi daya geseran adalah daya geseran maksimum ini. Nah, ini adalah R. S max. Nah, ini Fs max lah. Jadi maksimum lah, ini maksimum. Ini nilai ini 39.24. Kemudian setelah dia bergerak, dia akan jadi Fk. Nah, Fk ini adalah 29.43. Nah, yang ini lebih tinggi. Sebab nilai ini lebih besar. Okey, jadi
Sebenarnya kalau kita perhatikan di bawah ni adalah merupakan impuls untuk friction. Impuls untuk friction yang ni. Okey. Impuls untuk P adalah keseluruhan lah. Jadi kita tolakkan dengan impuls untuk friction. Okey. Jadi T di sini kita kena cari berapa pada ketika bila. Ini T. Ini adalah T1. Jadi T1 yang ini kita boleh cari. Akhirnya kita akan dapat T0.3924 saat, iaitu blok start moving. Ini start moving lah ketika ini. Ini masih lagi dalam setting. Baik. Begitu ya. Jadi daya yang diberikan, impuls yang diberikan ni adalah bergantung kepada pergerakan ya. Pergerakan A ni adalah bergantung kepada impuls yang diberikan. Jadi kalau kes seperti ini, dia akan bergerak selepas T1 baru dia bergerak. Yang ini dia akan melawan gesiran dulu. Okay, jadi kita perlu tolakkan. Apakah daya gesiran yang mungkin. Okey. Maka impuls bersihnya adalah yang di atas lah. Iaitu di sini. Impuls bersih yang atas ni, yang warna coklat ni. Okey, jadi kiraan macam di bawah ni. Baik. Kita ada ni tadi straight kan, keseluruhan. Kemudian kita ada bahagian yang segitiga kecil. Jadi kalau itu tolakkan dengan friction tadi, kita akan dapat serupalah dengan yang ini ya. Jadi ini friction yang kinetik. Friction yang statik tu di sini. Di bahagian hadapan. Dia naik ke atas ya. Kalau kita lihat balik, naik ke atas sedikit dan turun kan. Jadi ini bahagian lah. Iaitu yang ini. Jadi ini tolak dengan yang ini, dia akan cancel out ya. Jadi yang bersihnya adalah ini tolak yang ini. Boleh juga awak ambil keseluruhan P itu dan semua P, kemudian tolakkan yang bahagian friction. Bersama lagi balik. Okey, jadi masukkan pada ketika 2 saat, akhirnya kita akan dapat yang ini. Dan untuk 3 saat, kita masukkan bersama dengan 3 ya. Kita akan dapat kurang sedikit. 14.5, ini 11.6. Okey, kemudian bahagian yang C, kita nak tengok adalah pada ketika bila ya. Bila masa blok itu berhenti sepenuhnya. Selepas kita berikan impuls, tolak gitu, kemudian blok itu akan berhenti pada ketika bila. Jadi kaedahnya begini, kita ambil sama yang sama juga. Friction ini kita letak pada ketika sampai dia berhentilah friction ya. Maknanya kita akan pertimbangkan, kita cari T dash ni ya. Masukkan dalam equation, lihat dalam bentuk peta minda kita di situ. Ini pentinglah peta minda ni kan. Jadi calculation dia ni barulah kita nampak daripada peta minda. Kita tuliskan calculation di sini ya, dari derajatnya nampak. Dan ini kita akan dapat dia akan berhenti selepas 6.97 saat daripada kosong lah, daripada P dipilihkan. Jadi ini
P kosong ya, pada P kosong lagi. Okey, boleh faham? Ada pertanyaan tak? Setakat itu, belum kita bergerak pada seterusnya, contoh-contoh lain. Ya. Dengar tak suara saya ni? Dengar, Doktor. Okey. Ada pertanyaan ya? Boleh faham semua? Teks kita ada lagi 10 hari. Okey, kita teruskan dengan example 7.4. Example ni diberikan dengan rajah itu diubah dengan kecolongan 30 degree. Baik, jadi kita kena kajilah. Dalam masalah ni kita kena lihat kesan daripada beban berat. Itu juga memberikan daya kan. Beban tu memberikan daya. Jadi kita lihat di sini W ni ada dua komponen itu dan komponen yang ini adalah sudut 30. Sudut 30 di mana? Ini kan. Kalau kita besarkan ni, mana yang besar? Ini kan. So ini 30 lah. Jadi ini W sin 30. Yang ini W cos 30. Baik. W cos 30 ini akan memberikan kesan ke atas friction ya. Jadi kita akan ada friction K lah. K kita adalah yang ini. K ini adalah K. Constant dengan nilai 150 Newton. Baik. Untuk arah Y itu, untuk arah X, untuk arah X yang ini, arah X yang searah dengan P lah, yang mana apply momentum dan impulse itu kita consider iaitu arah ini. Okay. Kita akan ada persamaan seperti ini. Nah, ini pulse disebabkan oleh daya P, ajaran pulse. Tolak ni kerana friction itu adalah opposite direction dengan P, ya. Daya yang menentang pergerakan. Kemudian ada satu lagi daya berat, komponen berat itu tadi yang menentang pergerakan, juga negatif. Ini mg sin theta lah, ini komponen berat ni. Komponen berat yang searah dengan pergerakan ataupun P.
Baik. Okey, jadi kalau kita pertimbangkan 2 saat, sampai situ je lah. Kalau ikutkan ini dia keterusan kan. Okey, baik. Jadi kita akan dapat U2 5.09 ya, dimasukkan nilai itu. Kemudian untuk sehingga 2.5 saat pula kita letak ni 2.5, ini 2.5. Yang ini pun di sinilah 2.5, tetapi selepas 2 saat tu dia kosong ya, tak ada pas, jadi kita dapat aja seperti ni je. Okey, jadi kita akan dapat nilai yang lebih kecil lagi. Sebab apa? Sebab ada nilai geseran dan juga tolak dengan berat tadi. Baik. Okey, kita dah habis setakat ini. Sehingga 7.3 ya. Sebenarnya kita cepat berbanding dengan kelas yang satu lagi. Dan kelas session 3 dan session 4 ya. Okey, jadi kalau ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan soalan-soalan lain, saya buka lah. Kelas kita habis setakat ni dulu. Hari ni 19 ya. Okey, saya buka kepada pertanyaan lah. Kalau ada latihan-latihan yang sebelum ni untuk buat persediaan tes 1 nanti. Ya, soalan kaitan dengan yang awal tu kinematik ya. 3 bahagian. Ya kelas, kalau ada pertanyaan mohon masukkan dalam WhatsApp kita. Doktor? Ya. Doktor, untuk example tadi kan 7.4 tu. Kalau dia kata apa tu? Doktor? Ya. Kalau example 7.4 tu kan, kalau dia kata smooth surface kan, so tak ada friction kan. Kalau 7.4 tu akan juga soalan. Ini lagi. Example 7.4 ni. Kalau dia kata smooth surface. Kalau smooth surface tak ada friction lah. So untuk kira cuma P tolak dengan mg sin theta je kan? Ya. Okay. Dah. Okey. Saya harap kamu buat semua latihan dalam buku lah ya untuk persediaan tes 1 tu. Jadi kalau boleh buat yang senang dulu, lepas tu yang susah, kemudian pastikan yang susah tu boleh buat lah. Betul. Terus nanti rectilinear, curvilinear dengan relative motion. Ya. Awak ada dapat ni tak contoh tes? Daripada kawan-kawan kamu ke siapa yang ada tu masukkanlah dalam grup, boleh kita tengok. Tak ada. Kongsi Tapi masa periksa jangan kongsi. Masa test tu jangan kongsi jawapan. Nanti kena tangkap awak dapat kosong. Buat sendirilah bulan puasa ni. Jangan menipu ya. Jadi bulan puasa ni
benda yang sunat dia akan jadi macam pahala wajib. Kalau yang wajib pun digandakan 70 kali ganda kan. Jadi yang sunat tu maknanya dia lagi lebih lah. Jadi kalau awak buat kebaikan, dia akan dapat gandaan segitu, kurang-kurangnya 70 kali. Kalau begitu juga kalau awak buat keburukan, dosanya juga lebih daripada 70 kali ya. Jadi masa apa-apalah, janganlah kita buat keburukan lah, walaupun kamu bersendirian kan. Sebenarnya ada yang melihat kan, malaikat tu kanan kiri dia catat kamu tu amalan-amalan. Okey, so buat sendiri ya, jangan berkongsi jawapan. Nanti awak dapat apa yang kamu dapat tu tidak berkat lah kalau kamu berkongsi jawapan. Maksud berkat tu dia terlalu apa orang kata, terlalu banyak maksud dia. Berkatan tu yang kita nak. Kamu tak ditimpa musibah pun berkat kan. Itu dipanggil sebagai keberkatan. Tidak timpa penyakit, kehidupan kamu mudah, bukannya dari segi duit sahaja. Maksud keberkatan tu kesihatan dan seumpamanya lah. Baik, jadi saya haraplah ya awak dalam masa 1 jam lagi ni dapatkanlah, bagilah saya latihan-latihan. Saya tak tahu apa yang kamu nak kan. Latihan yang kamu tak boleh buat perlu diselesaikan. Kamu belajar di universiti ni dah kira peringkat dewasa ni, bukannya kanak-kanak sekolah lagi, bukan remaja sekolah lagi kan, dah dewasa. Jadi perlu latihan sendiri, buat sendiri. Jangan harapkan saya nak bagi aja. Saya bagi kuliah ni pun dah okey dah. Kalau kamu baca sendiri buku tu kemudian buat latihan pun boleh kan. Dah boleh faham. Jadi selebihnya kalau ada apa-apa latihan yang agak-agak susah ataupun kamu tak boleh buat, kawan kamu tanya kawan kamu pun tak boleh buat, fikiran belum mencapai tahap yang itu, kamu boleh ajukan lah. Okey? Boleh? Cari soalan ya. Saya tunggu.
Okay guys, ada tak? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. Saya bagi 5 minit lagi. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan lepas 5 minit, kita berhenti setakat tu dululah. Doktor share QR code boleh? Ya, QR code attendance. Saya tak scan tadi. attendance. Ha. Attendance section berapa? 11. Section lah. Satu section aja ya, sorry. Saya fikir section 3, 4 tadi. Tak ada pertanyaan ke kamu ni? Belum buat persediaan ke? Buatlah persediaan sebagai engineer yang sebenar ya. Jangan sebagai engineer online saja, tidak masalah kamu. Tangkap gambar, buka PDF, masukkan dalam mana. Masukkan dalam PDF.